أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Jantung itu jantung yang ialah qalbun, tempat taruh, tempat simpan bagi segala sifat-sifat kepujian. Sifat kepujian mana sifat yang dipujikan dia oleh syarak. Apa dia ke segala sifat kepujian? Seperti iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat. Nah, percaya qada dan qadar Allah, percaya pada Rasul, semua tu sakut paut di jantung. Tu. Maka apabila jantung kita ni dapat beriman dengan Allah, maka ketika itulah rohani kita tu, qalbur rohaniyun, kuat dan gagah. Tu. Itu sakut paut dengan iman. Jadi iman ni dikatakan segala sifat kepujian. Dan makrifat. Apa makrifat? Kenalkan Allah akan sebagai kenal hakiki. Kenal Allah, kenal sungguh hati, bukan kenal main-main. Kenal Allah. Macam mana kenal Allah? Apabila kita dapat bala, alhamdulillah. Kita dapat nikmat, itu sama telah. Di sisi kita dapat bala, kita kena bala, maka kita ucap alhamdulillah. Kerana semua yang didatangkan tu daripada Allah. Bala yang kena kita pada Allah. Kita rasakan Allah bagi nikmat kita, Allah buat baik kita. Padahal hakikat sengati bukan. Tu orang yang dapat kenal Allah, kenal hakiki, dia dapat apa-apa pada Allah pun dia ucap alhamdulillah, sama ada bala atau nikmat. Kerana semua pada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi bala, suruh kita sabar. Allah Ta'ala bagi nikmat, suruh kita syukur. Maka orang syukur tu sikit sahaja. Qalilan ma tashkurun. Sedikit benar segala orang yang syukur. Orang yang syukur pada Allah tu sikit benar. Kalau tu orang sabar tu memang banyak. Nah, banyak orang sabar. Sabar atas apa? Sabar atas ujian Allah, sabar atas balaan Allah tu yang diturunkan atas kita. Nah, kita sabar. Maka di kita ingat kata Allah Ta'ala yang bagi. Baik pun masa kemarau, baik pun masa hujan, baik pun masa rezeki banyak, baik pun masa rezeki tak ada, maka semua tu daripada Allah. Maka beginilah hati yang kenakan Allah akan selalu kena hakiki. Akan tetapi kalau kita kenal Allah tak kenal hakiki, kalau dapat nikmat alhamdulillah, kalau dapat bala celaka sungguh, aduh sakit. Bila nak apa? Bila nak apa? Tu itu ketika dapat bala. Tapi dia boleh nikmat, oh suka kering ni. Hari ni boleh duit
20,000. Kenyih suka. Tak geni, tak katuk mulut. Duk kenyih mata dia kerana muka mu tu. Jak kenyih supaya dengan moyek je. Nah, suka kenyih. Hari ni buat apa? Dia dapat 20,000 hari ni. Tu hari mana bala tu dia muka keripuk, tak tahu kau ketuk muka dia. Nah, ni itu bermakna orang tu tak kenalkan Allah. Sebab tu kenal Allah ni sakut paut dengan jantung juga. Jantung kita ni. Dan tawakul ataupun tawakal. Dan tawakul serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Semua pekerjaan kita serah pada Allah. Kita ikhtiar, lepas ikhtiar kita usaha. Lepas ikhtiar kita serah pada Allah. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan pekerjaan itu kepada Allah Taala. Aku serahkan pekerjaanku kepada Allah. Kerana Allah Tuhan yang sangat melihat bagi segala hamba-hamba. Allah melihat. Lalu itu disunat kita berdoa apabila kita hendak keluarkan daripada rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah serahlah oleh aku kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semua kita serah pada Allah. Tu tiap-tiap kali kita keluar pada rumah, selepas dah kita keluar, bacakanlah doa ni. Terus kemudian selepas doa ni kita bacalah ayat kursi. Selepas dah kita baca ayat kursi, kita bacalah doa-doa naik kenderaan. Nah, tu naik kenderaan sentiasa kita baca begitu. Doa-doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Bismillah majriha wa mursaha. Banyak daripada ayat-ayat Quran. Apabila permulaan jalan kita tu, bacakanlah doa-doa. Itu makna kita tawakal ala Allah. Ni keluar tu baik pada rumah, tak ada baca sekarang. Bismillah baru tak baca. Hal lain jauh lagi ya. Maka ke manakah kita nak harap kita berserah pada Allah? Kerana hari-hari kita nak tawakal pada Allah. Lalu tu tawakul daripada sifat kepujian juga yang ada di dalam jantung. Dan ridha suka. Dan ridha suka hati akan perkara yang ada di dirinya. Suka akan perkara yang Allah Ta'ala telah membahagikan. Nah, tak kira sikit ataupun banyak, diri kita redha sahaja. Bukan kata bagi sikit aku tak suka, bagi banyak aku baru suka. Tak, sama saja. Kerana sifat redha ni dia duduk di hati, duduk di jantung kita ni. Apabila lah hati kita redha, maka semua perkara pun akan mudah bagi kita. Sehingga ulama fiqh dia buatlah ar-ridha sayyidul ahkam. Redha ni penghulu bagi segala hukum. Nah, asalnya hukum ni tak boleh. Tak boleh hukum macam ni. Tapi apabila lah seorang mempunyakan benda tu redha, maka tak apa boleh. Tu tak ada apa. Itu redha. Ni pasal suka. Lalu tu kita sentiasa mesti minta pada Allah, biarkan Allah campak ke sifat redha dalam hati kita. Faraddini bima qasama Allah. Maka meredalah olehmu ya Allah akan aku dengan barang yang telah membahagilah akan dia oleh Allah. Nah, apa saja Allah Ta'ala bagi dia, mintalah Allah Ta'ala beri keredaan tercampakkan dalam hatiku, dalam jantung aku. Tu sifat redha. Puji, sifat puji. Dan pengetahuan ilmu. Ilmu pun duduk di jantung juga. Sebab tu simpankanlah jantung kamu biar bersih. Kalau jantung kamu tak bersih, manakah ilmu nak duduknya? Manakah ilmu nak simpangnya? Tara kita sucikan jantung kita, tu pun payah nak simpan ilmu masuk ke dada kita. Tu al-ilmu ni suci nah. Al-ilmu ni nurun
Wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu Allah ni, al-ilmu nurun, cahaya. Ilmu ni ialah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, la yuhda li'asi, tiada ditunjuk akan dia ke ilmu ni li'asi, bagi orang berdosa. Orang berdosa maka tak dapat ilmu masuk dalam dada dia. Orang sentiasa duduk dengan berdosa, maka ilmu susahlah nak masuk dalam dada dia. Maka ilmu hak sungguh ti, ilmu yang Allah Ta'ala bahagi, dikatakan ilmu ladunni. Adapun ilmu yang kita belajar ni boleh dilupakan bila masa. Sekarang kita belajar, okey, alhamdulillah, kita dapat ingat satu bahasa Allah, dapat ingat satu bab satu ni. Tapi satu hari Allah Ta'ala akan cabut buang ilmu tu, maka ketika itulah kita jadi seorang yang jahil. Akan tapi al-ilmu min ladunillah tu, ilmu daripada Allah Ta'ala ni, hak ni tak habis-habis ni. Makin sehari makin bertambah, makin sehari makin bertambah ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Lalu tu kata Abu Yazid Al-Bastami, dia kata macam mana? Ilmu hak sungguh ti, ilmu yang Allah Ta'ala bagi, bukan ilmu yang kamu hafal, yang kamu belajar. Kerana ilmu tu apabila dilupa, habis, tak tinggal sekarang. Masa kamu hafal, okeylah, menghafal tu, ingat ni. Tapi satu kali kamu lupa, maka tak ada, habis ilmu tu. Tapi ilmu diisi Allah Ta'ala, ilmu ladunni, ilmu diisi aku, iaitu ilmu Allah. Maka ni makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Tu. Nah, kita tilik tengok, dia fahaman dia macam mana dapat faham ilmu. Dia makan nasi serupa dengan aku, dia minum serupa dengan aku, dia menyawa pun baik ke hidung juga, aku pun ke hidung. Tu. Tapi kerana dia ni mudah ingat, aku bayar ingat. Nah, tu. Ini pemberian pada Allah. Tu, pemberian Allah Ta'ala betul. Kita kata kita usaha nak dapatkan ilmu, tak dapat. Orang ni belajar biasa gitu ya. Nah, tapi dapat dia. Ni. Daripada mana ilmu tu? Ni ingat baik ilmu. Allah nak bagi dia siapa yang dia khandak. Jaga hati kita ya. Masa bila dia nak bagi, tak payah dia sapa umur, perut dia masuk. Orang lain boleh tupang bersambung. Tu ilmu. Lalu kata musannif, maka patut sangat ni, sangat patut bagi pertaruhan seperti ini, bagi pertaruhan seperti ini, bagi perkara jadi taruh yang seperti ini ni. Maksudnya apa? Seperti iman dan makrifat dan tawakul dan ridha dan pengetahuan. Patut benarlah kita taruh ke benda ni dalam jantung kita. Tu. Patut bahawa dipelihara akan dia, akan jantung, daripada segala kelakuan jadi celah. Patutlah kita taruh ke sifat kepujian ini dalam jantung kita. Kita jagakan jantung daripada segala sifat jadi celahkan dia oleh syarak. Sifat loba tak ada nak. Tu. Sifat loba, sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah. Tu. Kita jangan taruh jantung hati kita. Sifat dengki, sifat takabur, sifat sombong, jangan taruh sama sekali dalam jantung kita. Nanti kita satu hari akan jadi penyakit jantung. Rok hucai. Sini panggil rok hucai. Kira ada sifat dengki, ada sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat sum'ah, sifat takabur. Akhir sekali hati dia terlalu sakit dengan sebab ada sifat ni. Tu sebab tu dia kata jagakanlah daripada segala kelakuan jadi celah, yakni oleh syarak, dan dijaga daripada seteru. Apakah seteru? Iaitu seteru syaitan. Jaga juga Allah dipelihara, bahawa dijaga daripada seteru. Patut sangatlah. Tu. Patut sangat bahawa dijaga daripada seteru. Siapa dia seteru? Iaitu seteru ni syaitan. Ialah syaitan laknatullah. Innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya syaitan itu seruja nyata bagi kamu. Semua orang kita tahu syaitan serunya nyata bagi kita. Tapi tak boleh nak lawan ke nafsu syaitan tadi. Tak boleh nak langkah nafsu syaitan. Tu. Dan yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Tempat ilham, tempat yang Allah Ta'ala bagi, tempat yang Allah Ta'ala memberi daripada malaikat, begitu juga dari jantung, dan begitu juga dan tempat was-was bagi syaitan. Dari jantung kita ni ada dua, satu ilham daripada malaikat, yang kedua iaitu tempat was-was, tempat kacau bilau. Tu bagi syaitan. Syaitan suka mengkacaukan hati kita, suka mengkacaukan ni, mengkacaukan jantung-jantung kita. Tu syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Tempat berperang akal dengan hawa nafsu. Di mana? Jantung itulah. Apabila dikuatkan akal, maka dapat jadi baiklah jantung. Apabila dikuatkan hawa nafsu, maka dapat dicelalah akal jantung tadi. Tu dia. Kenapa? Kerana jantung dapat berperang, berlawan akal dengan hawa nafsu. Akal kata masa azan pergi masjid, hawa nafsu kata tidur sedap, gurau sedap, cakap sedap, buah-buah sedap. Tidur sedap, makan sedap, jalan sedap. Itu nafsu. Tapi akal kata Jumaat bagus, masjid bagus, belajar bagus, semua bagus. Tapi hawa nafsu kata tak. Pitih dalam bank itulah bagus, 3,500 bayuk bagi, itu bagus. Macam-macam lah mari balah akal dengan nafsu ni. Maka orang yang dapat ilham daripada malaikat, benanglah akal dia. Tapi orang yang dapat was-was pada syaitan tu, maka kalahlah dia, benang nafsu. Maka akal itu maka akal itu menyeru ia ya akal, mengajak ia ya akal kepada kebajikan. Itu akal yang ada di kita ni selalu mengajak kita kepada kebajikan, kepada buat baik. Apa saja yang kita kehendak buat baik, akanlah menyeru. Tu. Dan hawa nafsu tu, eran nafsu kita tu menyeru ia hawa nafsu kepada kejahatan. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu la ammaratun bisu, sesungguhnya sangat suruh dengan benda yang jahat. Jadi tiap-tiap perkara yang kita lakukan pada kejahatan itu punca daripada nafsu, hawa nafsu. Dan apa saja yang kita kerjakan kebaikan, maka itu daripada akal yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dia cakap pendek kakak macam tu. Maka tu dia. Maka sayugio, yang ni sepatut dan sebagus dan semolek-molek dan secomel-comel, bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi, bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Saya bahawa tiada dilalaikan daripadanya, daripada yang kelima. Jangan lupa jangan galik yang kelima ni. Apa yang kelima? Iaitu tempat ilham daripada malaikat tu, jantung. Bahawasanya jantung itu tempat ilham dari malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Bahawa tu, lalu tu sepatutnya bahawa tiada dilalaikan daripada kelima, daripada yang kelima. Tambahan lagi, lebih-lebih lagi. Tambahan lagi, lebih-lebih lagi, bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar, atau lebih besar daripada kesalahan yang zahiriyah. Salah jantung ni lah. Tambahan lagi, bahawa kesalahan jantung itu lebih besar daripada kesalahan badan. Salah jantung. Kenapa? Kerana jantung itulah tempat tilik rahmat oleh Allah SWT.
Adapun tubuh badan kita, rupa paras kita, itu bukan tempat tilik Allah. Allah tidak tilik kepada rupa paras kamu, tapi Allah tilik pada jantung kamu, kepada hati kamu tu. Macam mana keadaan hati kamu dengan Allah? Adakah hati kamu perasaan sesal apabila kamu kerjakan maksiat? Adakah hati kamu perasaan suka dan seronok apabila kamu kerjakan taat? Tu. Kata hati itulah tempat yang besar sekali Allah Ta'ala tilik. Sekurang-kurangnya kesalahan jantung itu, sekurang-kurangnya kesalahan jantung itu, keras ia yang jantung. Apa makna keras? Tiada pernah menerima pengajaran, tiada menerima pengajaran dan iktibar. Nah, dia tengok kapal, tengok bukit, tengok ke langit, lihat ke bukit, lihat ke sungai, lihat ke langit. Hati dia tak nampak kata benda tu pada Allah. Tak nampak tu hati keras. Hati tak terima pengajaran, hati tidak terima penasihatan. Apabila orang nasihat, dia lari, tak nak dengar orang nasihat. Bebe hari Jumaat sebelum nak solat Jumaat, orang terlalu nasihat, tapi dia dah tahu dah kata masa ni orang nasihat dalam masjid, dia tak nak masuk dalam masjid, dia duduk kat luar-luar masjid. Dia dah tahu kata malam ni ada belajar agama, ada belajar malam ni, dia tak nak belajar, dia tak nak mengaji. Itu mana orang ni keras hati, hati tak terima pengajaran. Apabila hati tak terima pengajaran, nah, dan kesudahannya kufur, na'udzubillah min zalik. Dan kesudahannya, kesudahan keras hati, tiada menerima pengajaran tu, akhirnya kufur, na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab tak terima nasihat, tak terima apa yang disihatkan kepadanya. Akhir sekali hati dia akan jadi kupur, jantung dia akan jadi kupur. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala? Apakah firman Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat rakam 34. Artinya, anggan oleh iblis, telah angganlah ia iblis. Anggan oleh iblis, telah angganlah iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam, dan membesarkan diri ia iblis. Dua ni saja. Maka anggan dan besarkan diri ni daripada sifat hati, sifat jantung. Dan jadilah ia iblis daripada sekalian yang kafir, setengah daripada sekalian yang kafir, sekalian orang-orang yang kafir, iblis. Apa? Sebab apa? Satu sebab anggan. Maka hati dia inilah tak nak, hati keras. Yang kedua, sahabat sombong, sahabat takabur. Ada dua ni sahaja bagi iblis, laknatullah, dimasukkan dia dalam neraka. Lebih lagi orang yang mengajar tu orang yang muda pada dia. Dia orang tua, tapi yang mengajar tu muda. Budak aku makan garang dulu pada dia lagi. Aku mani air panas dulu pada dia lagi. Nak ajar aku. Maka agama tak ada macam tu. Siapa dia pun tak ada kira, yang bercakap berkataan dengan benda baik, patutlah kita dengar. Tak kira siapa-siapa pun. Kerana kita nak buangkan sifat istakbarah, sifat takabur, dan sifat aba, sifat angan tu. Angan daripada kebaikan. Itu pun kita nak buang. Nah, tu dia. Maka adalah takabur itu, adalah ia di dalam jantungnya, jantung iblis. Takabur, sombongkan diri, membesarkan diri dia, ada pada jantung iblis. Sehingga dia katanya, Adam daripada tanah, aku daripada api. Maka macam mana api nak sujud kepada tanah? Itu angan dia. Aku umur 40, dia umur 20. Bagaimana aku nak dengar dia mengajarnya? Bila dah tu? Tu sama saja, tapi cerita tu lain-lain.
Lah, putih lagi nak mengajar dah. Ada. Mu tua mu mengajar dah pandai. Jawab dia, aku tak pandai juga. Tu. Pas dia pandai umur 20 dia mengajar boleh. Kamu tua lah, silakan belajar mengajar. Dia dengar. Boleh tak mengajar? Tak boleh. Dia 20 dia mengajar. Boleh, tak ada hal. Ni dia. Nah. Takabur ni adalah dalam jantungnya dari iblis. Maka menyebabkan ia iblis akan tertegah pada sujud. Apa sebab takabur tu lah? Dia tak nak sujud ke Nabi Adam AS tu, dan akan kufur dengan Tuhannya, Tuhan iblis, wal'iyazabillah. Dia kufur dengan Allah sebab takabur tu. Ngakau ke ngakau sanggup ngakau lagi daripada sujud Nabi Adam. Bukan main aku jadi pada api, dia jadi pada tanah. Macam mana aku ni api, yang lebih nak sujud ke tanah? Tak ngakau lah. Boleh sungguh. Kita pun sama juga. Kita pun sama juga tu. Nah, kalau ada penyakit macam ni kan habis sungguhlah. Habis sungguh. Tu. Dan kata olehmu bahawasanya segala kelakuan jadi celah itu banyak. Segala kelakuan, segala sifat jadi celahkan oleh syarak itu banyak, bukan sikit tak. Banyak mana lu, hingga bilang tak habis lah. Nah, hingga bilang tak ingat banyak dia. Apa? Tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara sahaja. Tetapi hamba sebutkan di sini, yakni pada kitab yang kedua, padanya menyatakan qalbun. Tetapi hamba sebutkan di sini, yakni pada kitab yang kedua, pada menyatakan qalbun. Sebut 10 perkara. Sebut pada 10 bab. 10 perkara pada 10 bab. Bab pertama menyatakan syarahut ta'am. Bab yang kedua menyatakan sekian. Lagi akan datang. Pasal apa? Boleh dia sebutkan 10 perkara yang pada bab pada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Semua apa? Semua sifat yang dicela. Tu 10 kali asal bagi semuanya, bagi segala sifat yang dicelakan. Dan yang lain daripadanya, lain pada 10 ni, lain pada 10 perkara ni, terjadi ia yang lain daripada yang 10 ini. Maka 10 ni asal bagi semuanya. Semua apa? Semua segala sifat kecelaan. Tu semua sifat kecelaan, yang 10 ni sebagai asal dan umbi. Dan yang lain daripadanya, lain daripada 10 perkara ni, terjadi ia yang lain daripadanya tu, daripada yang 10 ini. Maka 10 ni sebagai pokok, yang lain pada tu terpecah-pecah daripada 10 ni dah. Dan boleh kata juga 10 ni jadikan asal. Dan yang lain tu daripada ke far'un, yang cabang daripada 10 ni lah yang lain. Hak 10 ni lah hak asal. Apa dia? Pertama, sangat loba atas makanan. Tak ada siapa tak suka makanan. Sangat loba makanan. Walaupun loba, jangan jadi macam beruk kera. Jangan jadi macam beruk kera bagi. Pegang dua belah mulut ada ni pegang. Ngah. Tu semua orang sangat loba pada makanan, melainkan orang yang beriman, yang sempurna, barulah dia boleh tahan daripada makanan tadi. Bukan mudah tu. Makan sekarang tak nak dua mata, satu mata tak sedap, maka dua mata makanan. 2 mata, 3 mata, seorang yang makan, cadangan mata tu 10 mata makan. Karena manusia sangat loba atas makanan. Itu satu. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Yakni banyak berkata-kata. Kalau tak berkata sehari tu demam ke? Cuba berhenti sehari.
Masuk mengerti sehari bercakap hari ni. Boleh tak berhenti berkecek sehari? Dia rasa keselok dia rasa. Nah, tak boleh berhenti sehari tu diam. Deh. Kena buat satu hari buat kita ni. Bawa kata hari ni hari berhenti bercakap. Asal dia kecek apa? Berhenti. Kalau boleh buat syarat isu buat temu kena buat satu hari hari ni hari tak kecek pasal apa? Manusia sukalah kecek. Nah, suka kalau kamu nak cakap banyak dah, kamu usaha boleh mengajar. Boleh mengajar, cakap banyak tak apa, tak salah. Tapi kalau tak boleh mengajar, cakap banyak, ada kesalahan. Setahun-setahun naik tafagau lah. Setahun-setahun royak bini dia tu. Berat retina dia tu. Tok laki ke suami ke masjid. Masjid. Belajar hari-hari. Tiap-tiap Jumaat ada lepas mengaji. Tapi bini kau Allah. Tak ada apa dah. Mengupak hak orang. Macam-macam lah. Ketiga, marah. Yalah tu. Marah bukan perkara yang sebenar. Kalau marah dengan kerana agama tak apa, marah kerana bukan jalan agama. Kalaulah menantu tak kerja, marah benarlah kerana menantu tak kerja. Tapi kalau menantu tak semayang tak apa, asalkan bawa British dan duit balik pada mertua ya, tak apa. Menantu balik duit 10,000 bagi ke mertua, bagi ke isteri. Alhamdulillah. Tapi kalau menantu tak semayang, tak ada kata apa. Belah juga, hari ni nak makan apa bang? Hari ni nak makan nasi apa bang? Tanya-tanya juga. Asalkan menantu ataupun suami tu bagi pitih kat dia. Tapi bilanya suami tu dan menantu dia tu tak ada beli ikan, tak ada beli berah apa itu ini. Nah, marah benar lah. Tak sama dengan menantu dia, suami dia tak semayang. Ni orang katanya duit hilang RM5. Rio habis sutai kampung. Satu kampung hingga bangga. Kerana apa? Kerana duit dah hilang. Duit dah raib RM5. Tapi sembahyang dah hilang 5 waktu, senyap dalam kampung. Tak ada dia kata apa-apa. Tu makna marah tak betul dengan jalan. Tak ada juga. Rasulullah yang marah kerana Allah, redha pun kerana Allah. Wa yaghdabu lillahi wa yarda. Marahlah ia Rasulullah lillah kerana Allah, wa yarda dan redha ya Rasulullah kerana Allah Ta'ala juga. Itu Rasulullah. Dia marah kerana Allah, redha bukan kerana Allah. Masa dia marah, merah muka dia ni. Muka dia ni merah nyala bang. Merah muka dia. Lepas tu, apabila nak marah kau, dia ada janggut panjang. Rasulullah pegang janggut, pegang dia tarik naik. Pegang janggut tarik naik. Dia tak hitar kat kanan. Dia tak tolong, tak tengok kat kiri, tak tengok ke depan, tak tengok belakang. Diam je. Macam tu. Sahabat tu nak tahu bercaman katanya Rasulullah marah tak marah. Kalau duduk diam, muka merah, selalu duduk berjanggut, duduk gosok janggut ni. Luruk janggut ini. Duduk janggut tengok, duduk janggut tengok, tengok. Tak ada dia siapa mana masuk dekat tu. Masuk dekat siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun tak berani juga. Sayyidina Umar tu tak ada arah dalam orang ni yang paling baik kain sekali, tak ada dah. Tu syaitan apabila dengar suara Umar, suara Sayyidina Umar, lari hingga berketuk-ketuk. Berok cahaya. Takutnya syaitan dan Sayyidina Umar. Tapi apabila Rasulullah marah, takut Umar, takut nak masuk dalam. Abu Bakar pun tak berani nak masuk. Umar tak berani, Uthman tak berani. Lalu tu bakat pergi pang ke Ali. Pang ni sombong Ali. Pergi Ali. Mung ni menatu dia lagi. Dan mung ni anak akak dia lagi. Tak ada dah orang lain ni, patutnya mung lah. Bagi orang tua pang orang budak. Pasal Ali yang budak lagi dah apa. Umar Abu Bakar ni tua-tua ni, banyak Ali. Tu Ali betul sungguh. Puak ni kipang dia kan selalu mung noja ke sungguh.
pergi daya Rasulullah. Orang lain tak berani, tak ada dia berasuk paling dengan daya dia. Tu masuk daya Rasulullah hilang sungguh Rasulullah. Nak marah kepada orang tu, hilang sungguh apabila Ali masuk dekat. Kerana Ali ni satu menantu dia, yang keduanya anak akak dia sekali dengan Rasulullah. Maka Ali ni lah yang masuk Islam dari kalangan pemuda yang awal sekali, Ali. Nah, ya Ali masuk mula-mula. Dan orang tua yang masuk Islam mula-mula Abu Bakar. Dan perempuan yang masuk Islam mula-mula ialah Siti Khadijah. Tu. Nah, lalu tu Rasulullah pun hilang, tak ada nak marah. Tapi Rasulullah nak marah kata, tak ada siapa berani masuk. Semua takut. Nah, semua takut Sayyidina Umar tu baikan tak ada dah. Takut. Tengok muka merah nyala. Nah, kalau kita kat sini panggil sepuak aja nak telur panggil. Noh. Takut nak masuk. Tu, sebab tu ni kita kena tahu juga weh. Orang panggil kita nak cakap dengan orang tu, kita tengok orang nampak muka merah tu dulu. Kalau muka pucat tu menakut apa ni? Muka pucat tu kejut ke hatu tu. Menakut. Kalau muka merah tu nak marah tu. Jangan masuk tu. Nah, kita nak tengok. Kalau kamu kat balik rumah kamu tengok ayah muka merah, poya nak telur tu jangan. Awak masuk minta duit pula, tak dia ngempau. Jangan macam tu. Kamu tengok muka dia hening molek tak apa. Tengok muka senyum baik gitu gini, okeylah masuk lah, minta apa-apa. Perempuan macam tu juga, kalau muka merah tu jangan cakap itu dia. Perempuan macam tu juga tu. Nah, tak apa tu marah. Keempat dengki, sifat dengki masuk jantung juga. Kelima kikir. Kikir tak ada juga ni. Bel-bel lagi hak gigi tajam tu. Nak jaga baik tu. Ya kikir berdarah. Bukan kikir tu. Kikir di mana kupit, kedekuk, kelorek dan takajring. Dan bakhil. Tu kikir. Dan kasih akan harta. Jelah dah kupit kasih. Bawa mari pisang, makan senyap-senyap, berburuk baru buat keluar. Makan kerupuk celuk air. Jelah lah tu. Madok pondok ramai-ramai ni, dia beli kerupuk. Nak makan gitu, dia bunyi kerap. Lepas tu buat macam mana? Dia ambil air, celup. Orang makan sekut celup, dia makan kerupuk celup juga. Pasalnya, tak sewa bunyi kerap tu. Tu. Orang panggil apa? Kikir. Tu kikir sungguh tu. Kikir, kedekuk, kopi, kelorek, takkan jering. Tu. Terkasih akan harta dia. Allah lah, marah lah. Salah anak ke makan banyak nasi. Makan banyak malah hijau. Macam-macam duk mengepek 2 hari duk mengepek makan. Berat lagu ni. Nah, benda makan tak ada apa, rezeki Allah Ta'ala sudah tetapkan. Nah, makan tak ada apa rasa buku makan. Dah habis kita berhenti. Orang kita macam tu. Tak ada makan, tak ada berhenti. Puasa pula. Inni saimun, aku puasa pula. Keenam, kasih akan kemegahan, kasihkan pengkak. Nah, kasihkan kemegahan tak nak lah. Orang kata abang pergi pasar malam, abang pergi nak belilah ikan, beli telur. Radak aku nak bibit telur. Tak gamuk. Ada orang kata pangkat aku nak bawa telur. Bukan sah tu. Aku bukan jenis bawa telur. Ni dia tu kemegahan kasih, tak nak berendah diri, tak nak jadi tawaduk, tak nak. Tu jalan tu. Berkasih ke pangkat. Tu kasih ke pangkat. Kalau naik kereta kena ada orang buka pintu, masuk pergi. Kalau tak buka tak naik dah kereta. Nah, pergi nak naik kereta tak ada orang buka pintu. Mana orang buka pintu tak ada. Tak naik tu cakap, tak naik Allah, taruh mana lu. Buka dia nak jawab siap dah tempat buka tu masuk dak dalam. Tak payah tapi dak dia kasih kemegahannya, ada orang buka pintu, ada ngapa tu ni nak pergi ke mana-mana kena ada payung lah ni. Kalau tak ada payung aku tak jalan lah kerana punah habis kulit-kulit aku ni. Macam-macam lah kejadian manusia ni. Kau tengok Rasulullah ke ada ke perangai macam tu? Rasulullah tak ada macam tu. Dia ada atas kuda. Nah, dia jumpa hamba. Dia turun makan sekali dengan hamba. Bukan makan atas kuda tu. Bukan mana nak. Dah, dia turun sekali duk kali dengan hamba-hamba. Tu Rasulullah.
Ketujuh, kasih akan dunia. Tuhan yang besar kali hubbud dunia. Kasih dunia tak jauh pergi masjid, tak jauh lah mengajar agama, tak nak belajar agama, nak belajar dunia dia itulah psikologi. Gapo teri-teri keri menamo tu ilmu banyak dah dunia ni. Hanyut sungguh ilmu dunia. Hak agama tak erti sikit habuk. Rukun semayang tak ingat. Nah, kalau main komputer, jam atau boleh main lagi. Pandai dah. Tapi tanya rukun semayang dah berapa orang weh? Rukun semayang. Apa rukun? Kamu ni lembu pun awah ni. Apa semayang tak erti semayang ni. Nah, ke-8, membesarkan diri. Besarkan diri sifat jantung. Bukan besar diri ni dengan bahawasanya dia tu mula tu kecil 20 kilo tapi sekarang ni 3 piko tu. Pasal dia besar diri hari-hari. Bukan macam tu. Besar diri sini mana takabur dan sombong. Tu. Ke-9, ujub. Perasan kata dia tu amal banyak. Kata dia tu belajar banyak. Kata dia tu zikir banyak. Tu. Mari perasanlah hati dia tu. Mari hiran, aku ni banyak juga ke amal-amal aku ni. Malah aku buat mengaji tak ada butuh lagi ni. Yalah dah tu ujub. Ke-10, riak. Apa riak? Riak ni suka menunjuk-nunjuk ke orang. Buat amal sukakan biarkan orang tu tengok amalan dia. Kalau orang tak tengok, dia tak buat. Kalau orang tak tengok, dia tak bagi khairat. Dia tak bagi. Buat apa bila orang dah tengok macam ni? Bagilah. Berapa nak, berapa perlu bagi. Ni 10 sifat yang dicelakan oleh syarak yang humbi, yang asal bagi. Habis setakat tu. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Tu bersungguh apa? Menghiasi jantung. Tu menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Apa yang kata kaluhu menghiasi? Mudah-mudahannya membersihkan. Bukan menghiasi. Mudah-mudahannya membersihkan, bukannya menghiasi. Tu. Fataharrar intaha musahhahu. Tu. Tu mana? Menghiasi itu mana membersihkan, bukan menghiasi. Menghiasi membersihkan jantung engkau. Bersungguh-sungguh engkau membersih jantung engkau. Membersih daripada segala sifat kecelaan. Jangan bagi ada sifat kecelaan dalam hati. Maka apabila kita dah tahu kata sifat yang 10 ni sebagai kecelaan, maka kita usahakanlah jangan bagi ada dalam hati kita. Apabila kita bersih sifat ni, nasya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kamu akan dapat bertuah, dapat beruntung dunia dan akhirat. Semua orang kasih. Tapi kalaulah kamu bawa sifat ni dunia orang tak kasih, lebih-lebih lagi akhirat tak kasih juga. Ahli dunia tak kasih orang macam ni. Yang ada sifat ni. Pasal apa kata dapat kemenangan? Kerana firman Allah Ta'ala pada surah Asy-Syams ayat rakam 9. Qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Apa artinya? Membersihkan akan jantungnya jantung mereka. Membersih daripada kelakuan yang dilarang. Apa saja sifat-sifat dilarang, dia dapat bersihkan jantung daripadanya. Maka itulah mereka yang dapat kemenangan, dapat bertuah dan beruntung dunia dan akhirat. Orang ni bersihkanlah hati kita. Jangan ada sifat sombong. Sifat khidmat kita ada. Selalu khidmat pada diri kita. Dengan suka khidmat pada orang, tapi diri dia tak khidmat. Baju 2 minggu tak basuh lagi. Tuang 3 hari tak mandi lagi. Tu. Jangan macam tu. Rupa nak dia cuma darah dah. Aduh berat ni. Duduk macam ni berat. Fok kamu ni makan berakhir tapi khidmat diri tak ada. Dia makan Nescafe yang tinggal boleh tu.
kulit di situ. Kena aku agak tahu. Lepas tak agak dapat tahu, aku panggil Yusuf punya tadi. Tak ada dah Yusuf tu. Mana Yusuf? Alah. Tak ada lah. Tak ada dah. Alah dah. Yang. Sakit gigi pula. Sakit gigi pula. Luat lah nak sakit gigi. Cabut. Nah, kena aku panggil bagi kurang. Berat menanang buat mu ni. Makan di mana berak di situ. Orang simpan lah kulit-kulit dia tu juga simpan tak situ. Bersihkan tu. Nak bersih hati, bersihlah zuhir. Nah, bersih zuhir kamu tu, jangan mata makan-makan letak kat situ. Tengok sampah tak kutik apa itu ini, bukanlah tu. Tu. Kadang-kadang orang suka bersih luar. Nah, suka bersih pakaian, suka apa. Tapi pondok dia kat Allah loh. Supaya pak tikus. Ada macam tu. Jaga baiklah kamu tu. Tu. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Tu. Tuhur bukan tahur. Kalau tahur sirah mubalagah, tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tu. Artinya bersuci itu separuh daripada iman. Jangan duduk capung weh. Namak tak ada orang tino nak lah buatmu. Cuma tahu dia ni lah no pada pondok. Masa duduk pondok itu capung, berak tak basuh. Lah, tak mani duduk pondok 3 hari sekali dah pondok mani. Tak mani duduk pondok ada juga. Pondok pondok tu ngagak hayai tu kosi. Kosi panggil bersama berkongsi samu dengan sangat hayang panggil. Jangan jadi macam tu. Puyuk tu makan tak basuh, makan tak. Bawa cuma beli lai. Pasal ni orang tina mana nak tahu dah semua tu. Maka tina mata buta ambil. Tu. Ingat baik tu nah. Tu kalau kamu suci duduk, suci sedap di mata orang tengok weh. Nah, sedap mata orang tengok pondok kamu jangan sampah tahu kata-kata. Kadang-kadang sampah penuh pondok. Tu. Banyaklah macam tu. Masa dia bawa orang datangnya tu, lelaki tak ada masa dia perangai betul tu. Aku tak ada jadi sebuah mung kali. Aku lelaki juga. Bukan ponang aku ni. Tu dia. Kadang kamu tak bersih. Masa dia pondok ni makan tahu. Ada aku begitu ya. Bahkan aku itu duduk pondok apabila balik pondok tu bawa pinggan balik tu. Banyak pinggan balik. Pinggang tu bawa balik. Pasal apa? Baca Quran. Cakap tu aku taruh. Taruh. Ngapa balik rumah? Noh mari pinggang. Masa kita belajar masa pagi. Tu. Hokmu ni mari sutih hilang. Habis. Orang tua nak beli semua. Beli pinggang. Habis. Mereka ni keping. Bakar pun dia nak, dia cari. Betul si lepau pun. Tu dia. Jangan buat macam tu. Tak bagus perangai tu. Boleh bawa sampai rumah lah macam tu. Sebab tu sini bersuci itu separuh setengah daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis at-tuhuru syatrul iman ni. Memberi faham akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia sempurna iman dengan membersihkan jantung, bersihkan hati, membersih dari barang yang tiada kasih akan dia akan barang oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala tak kasih, jangan biar kita duduk simpan ke barang tu dalam hati kita. Seperti sifat yang dicelakkan oleh syarat tadi, jangan simpan dalam hati kita, biar benda tu keluar daripada hati kita. Tu dia weh. Dan menghiasinya jantung dengan kelakuan yang kasih ya Allah akan dia ke kelakuan tu. Tu dia. Mesti itu. Dan menghiasinya jantung dengan kelakuan yang kasih ya Allah akan ikan kelakuan tu. Allah kalau kasih kelakuan mana, sifat mana, maka hiasi, masuk di kalah dalam hati kita. Seperti sifat dipuji oleh Allah, sifat tawadhu, sifat merendah diri. Itu Allah Ta'ala kasih. Nah,
Tu. Maka membersihkan itu setengah iman, setengah pada iman. Separuh dah iman dah bersih tu. Sama ada membersihkan luar dan membersihkan dalam. Apa? Sama ada membersihkan zahir dan membersihkan batin. Zahir kita bersih, duduk bersih, gigi kita bersih, kita gosok tak gigi tu. Jangan taruh nak buat harta kerung tu, bukan. Gana muka taruh gigi tak gosok. Aku nak buat waktu borang ya tu. Buat waktu borang gigi. Jadi berkarat tu waktu borangnya dah. Jangan macam tu. Buat museum bekas dulu, bukan macam tu. Gigi kamu tu gosok biar dia putih. Seperti menghiasinya jantung itu setengah iman tu. Membersih tu setengah dah iman. Begitu juga menghiasikan jantung tu, mencantikkan jantung tu, mensifatkan kepujian ke jantung tadi, setengah dah iman juga. Maka bersih setengah dah iman, bersih ke jantung setengah dah iman. Kalau itu dan perhimpunan keduanya. Perhimpunan keduanya apa? Membersihkan dan menghiasikan dia. Membersihkan dan menghiasikan jantung. Membersihkan badan dan menghiasikan jantung tu. Kedua-dua tu iman yang sempurna. Mana zahir kita bersih, hati kita pun bersih. Ketika tu dapat iman yang sempurna. Ni wallahu a'lam bisawab tu. Wallahu a'lam. Orang panggil Allah a'lam ni sebagai sirah tabarri, sirah pelepaskan diri. Maknanya wattaqrirul mazkuru inda ra'yi, dan bermula huraian yang disebutkan iaitu di sisi kenampakan aku. Wallah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala ni a'lam, sangat mengetahui lah ya Allah. Apa a'lam? Mengetahui ya Allah. Kepanggil ismu tafdil laisa ala babih. Tu asal a'lam nama lebih mengetahui, tapi kat sini kita tak boleh boh makna dengan lebih mengetahui. Kenapa? Apabila kita lebih, maka ada orang lebih pada tu lagi. Karena firman Allah Ta'ala wa fawqa kulli zi ilmin alim, dan atas pada orang tahu ada yang tahu lagi. Lalu tu kita tak pasangkan makna dengan makna terlebih mengetahui. Kenapa makna mengetahui saja? Allah Ta'ala juga yang mengetahui. Orang tak bubuh makna lebih mengetahui. Kalau kita kata lebih mengetahui, memberi waham, bersengka katanya ada lagi yang lebih pada Allah Ta'ala. Karena berdalil dengan firman Allah wa fawqa kulli zi ilmin alim. Tu dalil dengan tu. Lalu tu sini a'lam dengan mana alimun, yang mengetahui ya Allah, bisawabi dengan yang betul. Bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم.